Dan saya juga nak maklum di sini, sebab sekarang Menteri Besar dia terlalu rajin turun padang. Ya, dia rajin turun padang bukan sebab dia rajin, sebab pilihan raya sudah dekat. Dia turun padang, dia bagi tahu semua pengundi, dia bagi tahu semua penduduk bahawa pembangkang Pakatan Rakyat selalu memfitnah kerajaan negeri. Selalu kata kerajaan negeri akan bankrupt. Dan saya nak katakan di sini, bukan pembangkang yang fitnah. Sebenarnya Menteri Besar ketika ada dalam Dewan, saya minta supaya kerajaan untuk turunkan cukai tasiran am, turunkan cukai tanah untuk meringankan beban rakyat. Tapi Menteri Besar dia kata, kalau turun cukai, kerajaan negeri akan jadi insolvent. Ya, insolvent dalam bahasa English, maksud dia lebih kurang sama dengan bankrupt. Dan seterusnya dia sudah lupa, bukan pembangkang yang cakap negeri kita akan bankrupt. Idris Jala, Menteri Jabatan Perdana Menteri sendiri pun kata 2019, ya, kalau kita tidak menjaga ekonomi kita dengan baik, Malaysia akan menjadi satu negara yang bankrupt. Itu Idris Jala, ya, Menteri UMNO. Menteri UMNO, bukan Menteri UMNO, dia Senator sendiri yang kata, bukan saya kata. Tapi Mahathir dia kata apa? 2020 jadi satu negara yang maju. Ya, kalau ikut teori Mahathir dengan Idris Jala, 2020 negara kita jadi negara bankrupt yang maju, ataupun kita jadi negara maju yang bankrupt. Betul tak? Jadi sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rahman, negeri kita ataupun negara kita memang banyak sumber asli. Kita bukan saja sumber asli, kita ada hutan yang banyak. Tapi hutan ditebang untuk koloni. Lepas tebang dia kata, oh ini hutan, itu balak semua sudah jual, tanam kelapa sawit dapat untung, itu keuntungan digunakan untuk kebajikan. Ya, tapi saya juga nak kata, PAS tahun ni PAS kata mereka nak mewujudkan negara kebajikan. Selepas itu UMNO, itu apa, Perdana Menteri Najib pun kata, oh sebenarnya Barisan Nasional sudah lama mewujudkan negara kebajikan. Dan saya rasa mungkin dia sudah ketinggalan satu perkataan. Barisan Nasional mewujudkan negara kebajikan untuk kroni, bukan untuk rakyat. Kalau untuk rakyat, biarlah semua rakyat cempur sama-sama berkongsi segala hasil dari hutan dan juga segala hasil daripada penjualan kelapa sawit yang ada di daerah Cempur. Tapi itu tidak dibagi kepada kita, cuma dibagi kepada kroni dan juga dibagi kepada kerajaan, ya, yang kononnya menggunakan duit tersebut untuk kebajikan. Dan sehingga hari ini hutan ini sudah ditebang selama 4 tahun, 1 sen hasil pun tak ada. Dan saya sudah dapat tahu bahawa jumlah harga balak yang telah dijual untuk 3,000 hektar hutan ni 1 juta. Tapi ya, 1 juta untuk 3,000 hektar punya hutan. Saya tanya kawan-kawan saya yang biasa menjual ataupun membeli balak, dia kata, macam mana boleh begitu kurang? 1 juta untuk 3,000 hektar hutan. Itu tidak boleh dipercayai. Dan sampai sekarang Menteri Besar kita dia tidak pernah, ya, berjumpa dengan rakyat, memberi penerangan, ya, secara terbuka kepada semua. Ini langsung tidak ada. Dan saya nak katakan di sini, di Dewan Undangan Negeri, kalau saudara memilih wakil rakyat daripada Barisan Nasional, saya boleh 100% garanti bahawa wakil rakyat BN ni langsung tak buat kerja di Dewan. Dalam Dewan langsung tidak membangkitkan masalah rakyat. Dan selama 3 tahun saya ada di Dewan Undangan Negeri, saya tidak pernah, ya, menjumpa seorang adun menanya soalan bertulis. Ya, setiap adun boleh tanya 10 soalan bertulis. Tapi untuk adun Barisan Nasional, kawasan dia mungkin terlalu baik, tak ada masalah, 1 soalan pun tak ada. Yang paling teruk sekali, seorang adun yang baru, Bagan Pinang, Tan Sri Isa, lepas dia menang, wah, semua orang ingat dia akan bawa suara rakyat ke dalam Dewan Undangan Negeri.
Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, dia cuma berucap sekali dalam dewan saja. Dan selama ini langsung tiada seorang lisan, langsung tiada seorang petulis. Dan dia bagi tahu wartawan bahawa apa pasal saya nak tanya? Saya sudah dekat 20 lebih tahun jadi menteri besar. Semua barang saya sudah tahu jawapan, saya tak payah tanya. Tuan-tuan, kalau kita pilih seorang wakil rakyat, masuk dewan tak tanya soalan, masuk dewan tak bawa suara rakyat, macam mana kita boleh dapat memilih seorang wakil rakyat masuk dewan tak buat kerja? Yang untuk Pakatan Rakyat, kita 15 adun, kita masuk, kita tanya, kita bangkitkan isu untuk semua kaum, untuk semua lapisan masyarakat. Tetapi untuk Barisan Nasional, kerja mereka senang. 1 bulan, turun padang 1 kali, bagi cek 1 kali, itu sudah selesai. Ya, kalau bagi cek macam tu senang, saya rasa kita boleh minta pos Malaysia untuk bagi cek, hantar cek. Tak payah kita bayar allowance untuk ESCO, allowance untuk adun Barisan Nasional, bawa kereta dia turun padang untuk bagi cek. Itu kita tak nak. Kita nak satu kerajaan yang benar-benar menjaga kebajikan dan juga menjaga kebaikan rakyat. Kita bukan nak satu kerajaan cakap saja satu Malaysia. Ya, satu Malaysia, tapi sebenarnya sapu Malaysia. Semua masalah dia sapu di bawah kapit. Ya, seolah-olahnya sekarang rakyat Malaysia semua tak tahu. Ya, kalau you tengok utusan, you hari-hari tengok, memang you punya otak ya diracun. Kalau you tengok ATM, ya ada tengok ATM ah? Itu rehat tunggu mati punya televisyen. Itu TV3 pun sama. Itu 3 suku punya. Hari-hari serang kita punya pemimpin. Lagi Malaysia sudah cipta satu rekod. Hari itu TV3 dia menyiarkan video seks, tapi ada petak-petak lah, lebih kurang sebanyak 10 minit. Kalau biasa ceramah Dato' Sri Anwar tak ada 5 saat pun tak ada. Wah, tapi untuk video seks dia siarkan untuk lebih kurang 10 minit. Tengok, ini adalah cara bagaimana Barisan Nasional menggunakan media utama. Tapi saya harap rakan-rakan semua, janganlah kita percaya kepada utusan. Janganlah kita percaya kepada berita ATM. Kita percaya kepada berita di TV3. Semua ni tidak boleh dipercaya. Kalau nak baca cerita yang benar, ya belilah Halakat, belilah Roket Kini, ya belilah Suara Keadilan. Itulah cerita yang benar. Ya, kalau untuk hiburan tengok utusan tak apa. Ya, kalau untuk cerita, untuk berita politik, kita mesti ya mengubah cara kita mendapat maklumat. Ya, kalau boleh melalui internet, melalui YouTube, kita boleh mendapat ini apa video ucapan pemimpin-pemimpin utama kita dari Pakatan Rakyat. Ya, jadi untuk pilihan raya yang akan datang memang sangat penting. Pada pilihan raya yang lepas, kita turun padang, kita bagi tahu rakyat semua bahawa satu undi kepada PAS, satu undi kepada PKR, kepada DAP, kita akan menambahkan satu suara pembangkang di Dewan Undangan Negeri. Tetapi untuk kali ini, undi anda bukan sahaja dapat menambah suara rakyat di Dewan, tetapi undi anda juga akan mampu menubuhkan satu kerajaan yang benar-benar berjiwa rakyat, menubuhkan satu kerajaan yang benar-benar mendengar suara rakyat. Kerana kini rakyat sudah tak sama dengan dahulu. Kalau dulu dia masuk kampung, dia bagi duit, masuk estate dia pun bagi duit, masuk kampung Cina dia pun bagi duit. Tapi sekarang kalau dia bagi duit, duit kita ambil. Hari kedua kita pergi undi, kita semua mesti pangkah DAP, pangkah PKR dan juga PAS. Kalau untuk Barisan Nasional, you bagi tahu dia, kita tak akan undi satu parti yang menyokong harga naik. Ya, Barisan Nasional nama dia pun BN, ya barang naik. Tapi untuk Pakatan Rakyat PR, price reduction. Ya, maksud dia itu harga kurang. Ini perbezaan Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Jadi untuk Pakatan Rakyat, ketika Konvensyen Pakatan Rakyat, pimpinan tiga-tiga parti ya telah pun
mengemukakan satu buku tinggal di mana itu adalah dasar bersama kita kalau kita menubuhkan kerajaan Pakatan Rakyat maupun di negeri dan juga di Putrajaya. Dan saya harap pada pilihan raya akan datang sama-sama kita menggunakan undi kita untuk kita sama-sama mengajak UMNO dan juga Barisan Nasional Power. Dah cukuplah rakyat kini. Rakyat kini mahu satu perubahan dan rakyat mahu kerajaan yang benar-benar berjiwa rakyat, mahu sebuah kerajaan yang benar-benar dimiliki oleh rakyat dan bukan dimiliki oleh kroni ataupun saudara mara UMNO Barisan Nasional. Sekian ucapan saya. Terima kasih.